Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dalam video kali ini kita akan teruskan bincang soalan UPKK bagi part yang ketiga untuk soalan adab kertas 1. Okey, jom kita tengok soalan-soalannya. Okey, soalan 41 hingga soalan 45. Okey, tandakan right pada jawapan yang betul. Kena tandakan right pada jawapan yang betul. Okey, soalan ni dia bagi kita 5 gambar A, B, C, D, E. Okey, ada 5 gambar. Tapi kelima-lima gambar ni dalam situasi di mana seorang pelajar menaiki bas. Okey, A tu kalau kita tengok dia beratur untuk menaiki bas. Kemudian bila berada dekat B ni, bila di dalam bas, gambar yang B ni, dia tengok dekat kerusi depan ada seorang makcik duduk kat sini, kemudian ada dompet ataupun beg duit makcik tu jatuh. Kemudian beralih kepada gambar C, dia ambil beg tersebut dan bagi tahu kepada makcik tu yang dompet makcik tu jatuh. Okey, kemudian tengok gambar D pula, makcik tu nak ucapkan terima kasih dan hulurkan kepada dia duit, tapi dia menolak dengan baik. Dia tak nak ambil duit tu. Kemudian gambar E pula, ada seorang pakcik naik ke dalam ke dalam bas tu. Kemudian dia bangun dan nak bagi pakcik tu duduk di atas seat bas tu. Okey, so itu situasi dia, situasi gambar ni secara ringkas A, B, C, D dan E. Kemudian kita tengok soalannya. Okey, soalan 41, mengapakah adab dalam gambar rajah A perlu diamalkan? Okey, sifat beratur semasa menaiki bas ni kenapa perlu diamalkan? Okey, kotak ni dia kata dapat sampai ke destinasi dengan selamat. Yang ni pula menghormati hak orang lain. So, jawapan yang paling tepat adalah, okey, kita tak ada right dekat menghormati hak orang lain. Kita tidak memotong barisan. Kalau kita sampai awal, kita boleh naik awal lah. Kalau kita sampai lambat, jangan pula memotong barisan untuk menaiki bas tu. Supaya kita boleh menghormati hak orang lain. Okey, 42. Apakah sifat mahmudah? Mahmudah ni sifat yang baik yang terdapat dalam gambar rajah B dan C. Okey, tengok pula gambar rajah B dan C. Okey, yang ni dengan yang ni. Okey, yang mana tadi dia ternampak makcik ni handbag dia terjatuh. Kemudian dia ambil handbag tu dan pulangkan kepada makcik tu. Okey, so apakah sifat mahmudah yang terdapat dalam gambar rajah B dan C? Okey, sifat mahmudah yang dilakukan oleh pelajar lelaki tersebut adalah jujur. Okey, jujur. Yang ni dia kata rajin. So, rajin bukanlah kot. Mestilah dia seorang yang jujur. Okey, 43. Apakah yang boleh dinyatakan pada gambar rajah D? Okey, yang ni D kita tengok makcik tu bagi duit tapi dia tolak tak nak ambil duit tu dengan baik. Dia menolak dengan baik. So, pilihan jawapan dia adalah membantu untuk mendapatkan ganjaran di dunia. Kemudian yang kedua, ikhlas membantu tanpa mengharapkan balasan. Okey, so apa yang boleh dinyatakan dalam gambar rajah D adalah pelajar lelaki itu ikhlas membantu tanpa mengharapkan balasan. Okey, soalan 44. Apakah hikmah mengamalkan adab dalam gambar rajah E? Okey, ni gambar rajah E, memberi tempat duduk kepada orang yang lebih tua. Okey, pilihan jawapan dia tercapai hajat dan disayangi oleh masyarakat. Okey, so hikmah mengamalkan adab dalam gambar rajah E ialah disayangi oleh
masyarakat. Okey, seterusnya 45. Apakah akibat sekiranya kita tidak mengamalkan adab-adab di atas? Okey, akibat. Ya, soalan akibat mesti jawapannya berdasarkan ayat yang negatif. Okey. Pilihan jawapan dia adalah masyarakat memandang hina kepada kita, kita disanjungi oleh masyarakat. Kita disanjungi masyarakat. So jawapan dia bila akibat ni adalah masyarakat memandang hina kepada kita. Okey. So selesai kita tanda right pada jawapan yang betul. Okay, soalan seterusnya, soalan 46 hingga soalan 50. Tulis adab berdasarkan jawapan yang diberi. Tulis adab berdasarkan jawapan yang diberi. Dia ada adab menghidang makanan, adab dengan pemimpin, adab berjalan, adab jual beli, adab menziarahi kubur. Okay, kita tengok soalannya. Sebut an-nazafatu minal iman. An-nazafatu minal iman, kebersihan adalah sebahagian daripada iman. Dalil di atas merujuk kepada kebersihan sebahagian daripada iman. Dalil di atas merujuk kepada adab menghidang makanan. Adab menghidang makanan. Kemudian 47, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dalil di atas merujuk kepada apa ni? Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. So kat sini adalah merujuk kepada adab jual beli. Adab jual beli. Seterusnya soalan 48. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maksudnya, setiap daripada kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan ke atas apa yang dipimpinnya. Dalil di atas merujuk kepada adab dengan pemimpin. Seterusnya 49. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Salam sejahtera wahai ahli kubur. Doa di atas merujuk kepada adab menziarahi kubur. Adab menziarahi kubur. Dan soalan terakhir, soalan 50. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. Dengan nama Allah, aku berserah diri kepada Allah. Doa di atas merujuk kepada adab berjalan. Itu antara dalil-dalil serta doa yang ada kaitan dengan adab-adab yang kita telah isikan pada tempat kosong tu. So sekadar itu saja apa yang kita boleh bincangkan dalam video kali ini. Semoga ia memberi manfaat kepada kita semua dalam mengulang kaji soalan-soalan UPKK. Boleh sharekan video ni kepada kawan-kawan yang lain supaya kita dapat sama-sama ambil manfaat. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan sharekan kepada sesiapa sahaja yang boleh mengambil manfaat daripada video ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.